Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tiap-tiap minggu berdoa. Lagi pukul. Kalau jodoh bertemu jua. Dan seterusnya jodoh lah, sedih lah. Jangan sedih lagi. Kita ada banyak cerita menarik. Apa pun kita nak ucapkan selamat datang kepada you all. Bersama kita dan juga Ikhwan Show pastinya di wanita4u.fm. Betul. Kita saudara setiap hari Rabu jam 9 malam untuk anda. Ya, dalam masa ini merupakan episod yang kedua. Dengar betul-betul. Kami ulang Kiran and Ikhwan Show. Ya, setiap hari Rabu jam 9 malam di wanita4u.fm. Kiranto Marcelo dan juga Ikhwan Nauki ke udara bersama anda dalam Kiran dan Ikhwan Show. Ini episod yang kedua kami bersama anda. Terima kasih kepada yang menonton minggu lepas dan juga untuk hari ini. Ikhwan tu. Ya, betul. Pasti kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa lepas dah tengok kita punya show ni, jangan lupa share. Ya. Facebook kita boleh share. Bila share ramai-ramai, insyaAllah kita boleh kongsikan love, vibe, cinta tu kepada anda ya. Kami di wanita4u.fm sebenarnya kita ada tetamu istimewa minggu ni Kiran. Ya, dua orang wanita yang berada dengan kita. Memang kena sangatlah wanita4u.fm. Tetamu kita yang pertama untuk musim ini adalah bersama dengan dua orang wanita. Siapakah wanita ini, Kuan? Ya, mari kita memperkenalkan tuan-tuan dan puan-puan sebelum kami ingin kongsikan apakah topik menarik minggu ini dalam Kiran dan Ikhwan Show. Kita kenalkan dulu tetamu kita. Ya, yang di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya kanan pula adalah seorang doktor. Doktor gigi. Doktor gigi. Dentist. Doktor Azlina. Tapi bukan datang nak cek gigi doktor. Bukan untuk cek gigi, tapi untuk cek benda lain. Benda lain Ya. Okey, tak apa. Okey, yang seterusnya pula sahabat kepada Dr. Azlina, Ya. yang juga merupakan tetamu kita yang akan kongsikan dan juga pencerahan bagi topik kita hari ini. Doktor juga? Boleh kategori doktor untuk kita kira. Betul. Ya. Tetapi untuk anda juga yang pasti kita nak perkenalkan, kita ada Puan Fadilah dari Johor Bahru. Betul? Betul Pahat dan besar di Johor Bahru, betul Alright, Puan Fadilah dan juga Dr. Azlina bersama dengan Kiran dan juga Ikhwan hari ini, dan kita ada topik yang cukup menarik untuk anda. Menarik sangat Kiran. Sebelum kita nak kongsikan topik ini, tuan-tuan dan puan-puan, sila berikan perhatian kepada layar kaca yang anda sedang saksikan dan boleh saksikan video ini. Jangan buat macam tu. Mari. Bikin malu kau. Apa dah jadi? Aduh. Gusti kau pakai seling apa tu? Tak tahu lah, tarik sana, tarik sini. Aduh, yang jadi mangsa lelaki itulah. Tak, lelaki tu handsome sangat ke? Itulah. Tapi aku tengok yang perempuan tu dia tekak. Yang bertarik-tarik bubuk doktor dia berebut lelaki siapa semua macam tu? La ilaha illallah. Tak payahlah. Cuba kongsi elok-elok, apa salahnya? Itulah dia. Kenapa nak tarik-tarik? Dan sekarang ni sebenarnya menjadi persoalan kepada penonton-penonton kita ni kan. Okey. Kenapa video gaduh ni, apa topik diorang ni nak kongsi ni sebenarnya ni? Kita buatkan video tadi tu, bukan buat, kita tunjukkan, dan kita bawa dua orang tamu istimewa pada hari ini adalah kerana topik kita hari ini berkenaan dengan
poligami. Poligami harmoni itu adalah topik yang bakal dibincangkan bersama-sama dengan Kiran dan juga Ikhwan dan juga tetamu kita hari ini. Kita ada Dr. Azrin dan juga Puan Fadilah. Ya, alright, cakap pasal poligami. Poligami harmoni. Kami bukan buat topik suruh anda berpoligami, menyuruh anda, tidak. Cuma kita nak bincangkan topik poligami, kita panggil sebagai poligami harmoni. Dan Dr. Azrina dan juga Puan Fadilah adalah dua orang wanita yang berpoligami. Betul. Jadi kalau boleh Doktor dan juga Puan Fadilah bagi tahu sikit latar belakang sedikit saja tentang keadaan anda yang sedang berpoligami sekarang ni. Silakan Doktor. Situasi, suasana dan sebagainya. Suasana nanti dulu. Situasi sahaja. Status. Yeah. Okey, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasihlah pada wanita For You FM yang menjemput kami ke sini pada petang ini. Sebenarnya saya sekarang ini isteri yang pertama dan mempunyai lagi 2 orang madu, jadi kami bertiga. Wah, 3. Bertiga. Okey, Dr. Azrina isteri yang pertama dan ada 2 orang lagi madu. Betul. Itu baru kisah yang pertama. Background dia, Background. latar belakang Dr. Azrina, tuan-tuan dan puan-puan. Ambil Tulis. tulis. Okey. Puan sebelah tu pula. Cuba kongsikan sikitlah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah menjadi isteri pertama. Okey. Dan mempunyai 2 orang adik madu. Maknanya ketika itu kami 3 orang lah. Dan selepas suami saya meninggal dunia, saya berpoligami untuk kali kedua menjadi isteri yang keempat. Wow. Dari pertama pernah rasa, yang nombor 4 pernah rasa. Ya, saya nombor 4. Okey. Kita recap sikit Puan Fadilah isteri suami yang pertama, Puan adalah Isteri pertama. isteri pertama dan ada 2 adik madu. 2 adik madu. Itu untuk suami yang pertama, lepas tu suami meninggal dunia. Ya. Lepas tu untuk yang sekarang ni Puan. Sekarang ni saya isteri yang keempat. Jadi 2 kali perkahwinan, maknanya Puan Fadilah dah merasa 2 kali situasi berpoligami lah. Banyak soalan nak kena tanya. Ini kita bawa legend ni sebenarnya. Ini bukan biasa-biasa Ini legend. Jadi sebenarnya kita, tujuan kita pun sebenarnya kita nak buat pencerahan. Betul. Supaya kita ubah persepsi manusia yang selalu pandang apa yang tak harmoni. Negatif. Kita cakap pasal madu ni Puan. Perempuan akan cakap pertama sekali, oh madu tak boleh. Ini tak bagus. Tak boleh. Ini tak boleh. Tapi 2 orang wanita di hadapan kita telah membuktikan yang mereka boleh hidup secara harmoni dengan bermadu. Especially Puan Fadilah. Lagi dua kali perkahwinan, dua kali bermadu. Pertama kali dia mengizinkan. Betul tak? Bila Puan isteri yang pertama, Puan mengizinkan suami Puan berkahwin lagi 2 kali, betul? Dan kali kedua Puan Fadilah adalah masuk pula ke rumah tangga orang lakinya sebagai isteri yang keempat. Isteri ini paling muda. Kita tanya dan akan kita congkil sebentar lagi. Tapi sebelum tu kita nak bagi tahu dengan anda semua yang mana sebenarnya tetamu kita ni walau macam mana kita cakap pun kan, kalau kita cakap pasal poligami ni, perkataan poligami ni sebenarnya Kiran, dia dah buat orang masam, tapi kat sini kita tengok tetamu kita dia senyum. Kan? Doktor Azrina siap senyum, dia cakap pasal poligami macam tak ada perasaan macam marah ke emosional ke, tak ada. Sebab dah mengalami bertahun-tahun Puan. Okey, tanya Dr. Azrina bagaimana situasinya ketika pertama kali nak berpoligami? Macam mana penerimaan? Saya tahu semua wanita ada emosi yang sangat kuat bila berkongsi kasih dengan seorang lelaki. Tak semua wanita boleh terima. Macam mana doktor mengizinkan, menerima ketika, kalau doktor boleh bayangkan, kalau boleh ingat balik pertama kali benda nak berlaku hidup? Sebab doktor kena dengar ayat ni. Pertama, lelaki ni dia akan minta izin. Bila dia tak minta izin, tak dapat, dia akan minta maaf. Sebab dia dah kahwin lagi satu. Benar, Kiran. Bukannya sesuatu yang mudah. Okey. Kan? Tapi mesti ada ilmu, mesti ada kehendak untuk membaiki diri ni. Okey, macam ni, saya nak mendekati diri dengan Tuhan, kan? Jadi saya belajar agama, kan? Dan kita tak boleh macam apa yang kita tahu saja, tak. Kita kena dalami kenapa Allah perintahkan. Maksudnya ada syariat yang katakan lelaki itu boleh kahwin lebih. Betul? Betul aja. Setuju. Dan siapakah kita kalau kita faham sebagai hamba Allah nak kata Tuhan tak betul lah. Jadi di mana betul tu? Jadi bila suami saya berkahwin dengan didikan yang kami dapat, sebab kami berdua ni lah nak mempelajari agama itu lebih mendalam, dan kita pun faham yang Islam tu syumul, dia tak ada yang kurang. Dari sistem ekonomi dia, pendidikannya, kekeluargaan pun komplit kan. Jadi saya melihat ada kawan-kawan yang sama belajar dengan kami dan dia orang boleh. Jadi
waktu itulah dalam satu syarikat tu. Jadi saya rasa apa ya di sebalik ni? Kenapa orang kata poligami, kawan saya pun kata nanti tahu. Jangan kawan-kawan yang lain. Tapi saya rasa tak ada sesuatu waktu itulah dah sampai peringkat yang saya rasa takkanlah Tuhan tu menzalimi hamba. Mesti ada sesuatu kan. Mesti ada yang indah, takkanlah yang buat tak indah tu orang tu sendiri. Kalau kita ada kemahuan nak kata betul-betul nak mendekatkan diri, nak baiki hati kita ni, kita akan setuju apa saja ujian Allah bagi itu sebenarnya untuk kita selamat. Maknanya kena ada ilmu lah juga. Tak boleh suka-suka hati nak memberi. Lelaki dan wanita lah. Kena ada ilmu, lelaki ada ilmu, wanita pun kena ada ilmu. Sama-sama. Tak boleh nak suka-suka pasal nafsu lah, pasal wang ringgit lah. Itu semua tak boleh wujud dalam jiwa lah ya. Okey, soalan yang sama juga saya nak tanya pada Puan Fadilah lah kan. Macam Puan Fadilah, kita tahu ada 2 pengalaman ni Kiran. Itulah 2 kali. 2 kali. Mestinya. Bukan. Yang pasti kita nak tanya macam kali pertama. Kali pertama apabila Puan Fadilah dapat tahu macam mana cara suami tu datang, dia nak tanya dekat Puan Fadilah, saya ni sebenarnya nak kahwin lagi satu. So, sebagai seorang perempuan, macam kira cakap dari emosi tu perempuan yang suruh terima nak reda kan, mungkin ada tips, mungkin terangkan sikit lah. Entah puan suruh, abang tak nak kahwin lagi ke? Isteri saya kena tengok ni. Okey, silakan Puan. Dia sebenarnya kan memanglah kalau wanita tu mesti ada perasaan. Jealous. Kan? Mesti ada perasaan. Tapi macam Dr. Dina sebut tadi, kita ni bila kita belajar, kita mengkaji, kenapa ya Allah suruh benda ni semua? Untuk kita nak tahu sebenarnya mesti ada sesuatu yang ada kebaikan di sebaliknya kan. Jadi bila sebenarnya kami ni bukanlah kata suami tu datang nak kahwin, nak minta izin nak kahwin, tak ada. Tapi maksudnya dia akan ada yang beritahu, oh suami kita akan kahwin. Dan kita pun bersetuju, kita ikut pergi meminang. Begitu. Tak ada. Dapat tahu kali pertama tak marah. Kita tak marah, tapi dia ada perasaan marah, tapi kita belajar macam mana nak kawal. Dengan ilmu itu sendiri. Dengan ilmu itulah kita diajar ketika kita ada pemimpin yang mengajar kita dan kita dipandu. Kan macam mana kita bangun malamnya, dia ajarlah, dipandu setiap hari, setiap masa supaya hati kita tu tetap tak rasa resah gelisah. Tapi walau macam mana setan tu kan tetap ada. Memang ada. Tetap mengganggu, mengacau kita. Jadi kita kita lawan lah. Lawan. Jadi untuk kali pertama tu memang bila beritahu tu okey. Kita pun samalah bila nak meminangnya, bila tarikhnya, kita pun pergilah cari beli barang, apa barang yang kacau-kacau tu ada. Ada. Tapi kita lawan, memang kena lawan. Tapi itulah bila kita ada guru yang mengajar kita, ada pemimpin kita kan. Kita sentiasa bertanya, merujuk macam gitulah. So, jadi akhirnya kita dipandu, kita terpandu. Macam untuk mana? menerima dan juga memberikan ni. Saya nak tanya pula tentang ni dari segi persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat ni kita tahu cakap pasal madu je akan timbul lah kadang-kadang kata maybe sebab lelaki tu kaya ke. Kalau lelaki pula ni mesti sebab bini lama dah tua, sibuk nak cari bini baru lah. Persepsi masyarakat bila tengok orang bermadu ni. Macam mana doktor ada tak dengar cerita ataupun menghadapi masyarakat bila doktor sendiri hidup bermadu? Berpoligami ni kan. Ya, ada yang tak boleh terima. Kan? Jadi susah kan. Keluarga pun kena terima juga. Macam ayah ke adik-beradik ke. Kenapa kau nak kena susah? Tapi bila dia tengok tak ada masalah. Maksud orang yang kahwin satu pun gaduh-gaduh. Orang ni macam tak ada gaduh pun. Datang okey je, senyum, loving lagi kan. Jadi tak adalah jadi masalah. Masalah tu sebenarnya pada kita. Macam mana kita menerima kan. Macam saya dulu memang susah. Bukannya senang kan. Bukannya awal dulu tak bergelut dengan nafsu tu kan. Tapi nak faham. Sampai satu ketika saya teringat balik ada suami saya kata, mana dia wanita yang dikahwin dulu. Sebab kita jadi orang lain. Jadi maksudnya kan bila diuji tu kita akan kenal diri kita ni sebenarnya siapa. Baik. Tahu. Itu yang saya rasa bila saya rasakan Allah nak tunjukkan kamu tu kan baik. Jadi buatlah sesuatu untuk jadi baik. Kan? Jadi saya rasa memanglah macam kata kan Ikhwan dan Kiran kan. Dia jadi bergaduh macam video tu kan.
Sebab dulu pernahlah yang tak selama kahwin tak ada marah-marah. Kan? Tapi bila keluar sifat-sifat tu baru faham, hati saya ni bukan orang baik lah. Jadi apa yang kita nak buat? Kita kena lawan, kena tekan. Itu bukan yang sepatutnya kita ada. Yang kita sebut kalau istilahnya mazmumah. Semua benda-benda negatif lah. Cemburu, sombong, hasad, dengki, pemarah. Semua keluar. Bila diuji seorang perempuan tu, tapi maksud Tuhan tu kan, kenallah diri kamu macam tu. Nak mati nanti, nak buat macam mana ni? Kamu bawa ke kubur macam tu ke? Jadi, kalau bila kita ada ilmu, ya Allah kena baiki ni. Apa nak kena buat? Kena lawan ni. Ya Allah tak boleh. Kena sabar. Redha. Ya Allah Tuhan. Masa itulah hati tu. Dan pelan-pelan kita terimalah. Ya. Kita banyak mengadu dengan Allah sebab dia yang bagi ujian tu. Kan? Nak marah suami buat apa? Tuhan yang buat dia berkahwin. Kan? Jadi kita kena bahagi balik, bertanya balik, mengadu balik pada yang memberi ujian. Kasihanilah aku, bagilah ujian aku mampu. Semua tu. Jadi lama-lama Tuhan memang dibantu. Bila kita makin rapat dengan, makin kuatkan sembahyang kita, baiki hati, buang yang negatif tu. Bukan tak ada. Ada. Segala-galanya tenang aku tu. Tapi kita memang sungguh-sungguh lah. Sebab kami pengalaman memang ada duduk serumah. Duduk serumah dia? Kita sebenarnya berapa tahun hidup bermadu? Sekarang ni dari mula bermadu 15 tahun. 15 tahun. Bagaimana pula Puan Fadilah? Saya pun lebih kurang 15 tahun. Okey. Dan memang duduk serumah dua-dua ni dengan madu-madu semua? Pernah. Tapi sekarang serumah. kami bertugas tempat lain-lain. Ini aku nak tanya juga. Tanyalah, sila. Aku suka ni. Aku suka ni. Sebab bila kita tahu bila ada emosi, perempuan kita tahu terkenal dengan emosi, lelaki dengan egonya. Ini biasalah kita dengar kan. Jadi bila nak tanya pasal emosi, sebagai seorang isteri, ada juga madu dalam rumah yang sama, ada emosi, ada perasaan, ada cemburu. Tak pernah ke antara madu ini bergaduh sesama sendiri? Dan macam mana mungkin sebagai yang pertama selesaikan, mungkin ataupun suami selesaikan macam mana? Nombor 3 ke bergaduh, salah faham dan sebagainya. Pernah tak jadi penasihat ke kan? Rasanya kita sebagai kakak kita yang ni kan lebih mencatur. Sebab Tapi bila kita faham tu, kan? kita kena ajar adik kita tu macam mana. Sebab saya selalu ingatkan diri saya, masa tu anak saya 4 orang, saya selalu kata, kalau jadi apa-apa pada kamu, dia yang akan jaga. Kita teringat yang apa ni Cinderella kan, yang anak tinggi hampir. Kalau nanti kalau kamu bermusuh dengan madu, dia kerja dengan anak kamu kan. Kenalah berbaik. Jadi kata, memang saya ambil inisiatif. Bila saya bawa balik madu tu, saya cakap kat anak-anak saya, inilah mak kamu. Kalau apa-apa jadi pada mama, dialah tempat untuk kamu bergantung. Jadi diorang lepas tu bila tengok kita okey, anak-anak tak ada masalah, dia tengok mak ayah je. Betul tak? Jadi lepas tu memang sayang, dan kebetulan madu saya memang baik pun. Jadi budak-budak anak memang sayang. Dia pun anggap macam anak dia. Dan dia masa kenalan tu berdekat situ biasa. Mesti ada lah kan. Tak adalah, saya memang menjaga sangat. Paling banyak saya cakap lah kurang asam yatim ni. Tapi tak adalah saya nak marah. Sebab saya fikir saya pun tak betul juga. Kena betulkan semualah. Jadi Puan Fadilah, pasal nak tanya rutin harian lah. Rutin harian. Contohnya kata duduk serumah kan. Takkan Pak isteri masak, je tak? Pengsan suami nak makan. Weh, Siti Mah nak masak lemak, Siti Pah nak masak asam pedas, si Minah kan. Tak boleh, tak. Kan suami kan dia macam ni. So macam mana rutin masakan dekat rumah? Siapa penyetan basuh baju? Anak-anak macam mana? Kalau kongsikan sikit macam mana tu? Dia sebenarnya kalau kami ni kebanyakannya ikut masa. Kita masing-masing ada tugas kan. Masih ada yang bertugas tempat yang tak sama, jauh-jauh kan. Jadi siapa yang balik dulu? Kata balik dulu, kata saya balik dulu. Jadi sayalah masak dulu. Nanti adik yang baru sampai tu dia tengok baju tak angkat. Dia pun ambil lah baju. Jadi automatik kerja tu macam dia tahu apa kerja dia nak buat. Masing-masing main peranan. Dan macam saya kata adik madu saya masa kahwin kali pertama tu, adik madu saya tu muda, jadi ada anak kecil. Bila ada anak kecil kan banyak kesian dia macam-macam. Jadi kita boleh membantu. Mana yang kita boleh bantu. Macam itulah dalam. Tapi kalau tak nak masak, anak memang bukan macam anak sendiri lagi, dah sampai cemburu lah anak kita. Anak sendiri itu sampai cemburu, Umi ni lebihkan adik. Itu betul.
Jadi kat rumah tu masing-masing tahu kerja masing-masing. Tak payahlah kata nak kira siapa masak hari ni, siapa lipat baju, tak payahlah. Tak payah. Masing-masing dah Kalau siap. kata kita teringin nak makan kan, contoh yang adik madu saya yang nombor 2 tu dia orang Penang. Laksa Penang lah kan. Si kandak lah. Jadi cakap Nafisah tolong buat laksa. Akak tolong apa nak tolong. Macam itulah kita sama-sama macam tu. Tu, indahnya pemadu ni punya. Kita dengar. Aduh. Sangat Kenapa orang cakap madu ni tak elok? Madu kan manis. Kan? Benda manis kan? Kena tengok Imah dia lah. Cakap pasal cerita madu ni, ingat tak satu filem? Kenapa kira? Alah, filem pasal madu lah. Filem Ayah Tan Sri P. Ramlee kah? Ah, Itu filem saya tahu lah. itu filem apa? Itu filem Madu Tiga lah. Madu Tiga. Dah borak-borak pasal madu ni, tengok sikit lah. Kalau dua-dua belajar anak kami tiga. Anak kahwin 3 lah. Tidak lah. Orang ni saya kenal betul. Memang pemalu orangnya. Betul ke Kak Tifa kenal? Iya, dah 12 tahun pun. Nama dia Jamil bin Abu kan? Saya. Jamil. Kusangkakan 2. Rupanya 3. Mari, Bang Jamil. Jangan bunuh diri, Bang. Gila tenggelam. Sudah. Jangan kejar abang lagi. Abang dah tak larat pun. Mulai hari ini, abang ceraikan kamu bertiga. Cerai? Nanti dulu. Kak Tifa sayang Abang Jamil tak? Sayang. Cik Hasna? Sayang. Saya pun sayang. Kalau begitu, biar saya buat satu perjanjian. Abang Jamil tak boleh cerai tau. Tapi Abang Jamil kena hukum. Hukumannya, malam ini Abang Jamil pulang rumah Kak Tifa. Besok malam, rumah Cik Hasna. Lusa malam, rumah Ani. Lepas itu rumah Kak Tifa. Lepas itu rumah Cik Hasna. Lepas itu rumah Ani. Begitulah seterusnya bergilir-gilir sampai Abang Jamil mampus. Setuju? Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak. Terbalik. Rezeki jangan ditolak, mau jangan dicari. Hamba setuju. Senangnya dalam hati kalau istri dua seperti dunia. Mana yang punya kepada istri tua, karena sayang padamu. Kau nampak tak Kiran? Itu juga jalan penyelesaian yang terbaik lah. Dia kena ikut jadual. Tahu tak apa? Tadilah macam apa. Tapi ayat last tak best tu. Sampai pun ada rambut. Aduh. Tapi ayat pasti itulah kita tengok macam mana cara Ramlee dah buat filem pun. Sebab kan dah buat jadi. 40 tahun lepas dah ada dah filem pasal madu kan. Itu memang je satu cakap apa, sketsa yang takkan dilupakan oleh masyarakat kita lah kan. Sebab ada yang akan menyokong, ada yang akan membangkang, sangka forever bangkang. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Betul. Setuju kan? Okey, so kita ada satu lagi kita nak tanya macam Kak Prof Fadilah ni. Aku suka sebab dia kaitu kali. Silakan. So kita nak tanya pengalaman tu. Ya, first dia jadi first wife. First wife, pertama. ya. Lepas tu jodoh tak panjang, husbandnya pulang, maknanya dah meninggal. Kahwin dengan kali kedua jadi isteri muda lah. Kalau nombor 4 dia selalu panggil isteri muda. Nombor 4 paling muda. Tak kira. Nombor 5 tak ada. Cakap isteri muda. Kan? Jadi dia ada tak perbezaan tu bila rasa jadi first wife sebelum ni, lepas tu dengan dah pegang peranan nombor 4 pula, isteri nombor 4, macam mana perbezaan tu mungkin boleh kongsi atau mungkin sama juga? Bagi saya lah kan, pengalaman saya yang untuk menjadi isteri keempat ni, saya ni macam isteri pertama pula. Saya jadi kakak. Yalah. Pasal apa, adik-adik semua merujuk kat saya lah. Tanya, sedangkan mereka tu lebih lama. Kan mereka lebih lama makan minum dengan suami. Puan, ini sebab apa semua. usia ke? Ya? Perbezaan usia? Bukan perbezaan usia. Dia otomatik tak tahu macam mana dia orang boleh. Mungkin jugalah dia tengok usia agaknya kan. Tapi dia memang banyak apa-apa semua tanya kakak
macam mana nak buat apa, nak buat apa. Macam kita ni, Fadilah dah ada pengalaman. macam kita ni dimanjakan lah. Bukan suami yang manjakan. Adik-adik itu manjakan. Anak-anak pun dahsyat lah. Maksudnya saya ada anak yang tiba-tiba anak instan datang. Kan? Anak tu umur 22 tahun, 23 tahun kan. Ada yang, dia orang pun dengan kita macam, kita yang malu-malu, boleh anak ke bukan ni, macam kan, macam itu. Tapi dia punya mesra, punya manja dengan kita sebagai mak tu. Jadi kita rasa tak ada beza duduk dalam keluarga tu. Seronok, sangat menerima lah. Tak ada rasa apa Ini kan. bukannya suami yang manjakan isteri paling muda ni. Madu-madunya yang manjakan Bertuah sungguh Puan Fadilah kita ni. Doktor pula macam mana doktor? Adakah doktor memanjakan madu doktor? Kawan baik lah. Itu yang seronok. Kadang-kadang kami duduk gigil-gigil berdua. Suami saya kata, orang bincang apa ya? Suami pula jealous kan? Apalah ada orang gosip pasal aku tu kan? Okey, nak tanya satu lagi. Dua-dua saya tanya ya. Sebelum berkahwin dengan suami tu macam Puan Fadilah lepas meninggal kahwin baru kan, kenal tak dengan madu-madu itu semua? Macam mungkin satu office ke dah biasa jumpa, lepas tu dah duduk serumah, ataupun memang tak kenal langsung? Masuk sebagai yang tak kenal langsung, orang baru. Tak kenal. Bagi saya tak kenal langsung, tapi saya pergilah meminang tu. Lepas tu baru kenal lah. Maksudnya sebelum tu memang tak kenal langsung lah. Tak kenal. Kira orang baru lah kan? Dia kira orang baru. Okey. Puan Fadilah? Yang pinangkan tu pergi dulu. Yalah bro, come on man. Itu cakap ni semua legend. Bukan sebarang wanita yang boleh pinangkan seorang wanita lain untuk dijadikan isteri kepada suaminya sendiri dan kemudian hidup bermadu. Betul? Itu soalan. Tak bisa soalan lagi. Macam saya, untuk yang pertama kali tu, memang saya tak kenal lah. Kan, tak kenal langsung lah adik-adik tu. Lagi dua tu lah. Lagi dua tu. Tapi yang kali mendatang pada yang empat ni, semua saya kenal. Lagi senang. Patutlah manja lebih. Sampai baju pun, nak gosok baju apa main gosokkan. Serius Baik. Baik sangat. Macam mana kita nak buat perangai, kita kata kita nak merajuk ke, kita nak marah macam mana? Sebenarnya baik. Dia maknanya lebih kepada kasih sayang. Ya, kasih sayang. Adakah wanita-wanita yang menonton Wanita for You FM Kiran Ikhwan Show paling berasa cemburu dengan dua orang wanita yang berada bersama dengan kami, Dr. Azlina dan juga Puan Fadilah, yang begitu berbahagia, begitu orang cakap mengecapi hidup bermadu ini sebagai salah satu benda yang tak ada masalah, satu benda yang sangat menyeronokkan kan? Yang selalu biasa kita dengar cerita madu je bergaduh lah. Oh bini muda ni kata orang tu, lelaki tu lebih ke sana. Bini tua diabaikan kan. Kadang-kadang kahwin lebih ni dulu susah-susah, aku hidup susah kan. Kalau dah senang kau nak kahwin lain, kau lupa kita sama-sama susah. Itu yang kita biasa dengar dalam drama ke, dalam wayang ke, ataupun percakapan orang berborak, itu kita akan dengar kan. Tapi bila dengar pengalaman kedua wanita di hadapan kita ni Puan, saya rasa macam persepsi tu patut diubah sikit. Patutlah kita buka, bukan suruh ini bukan suruh ke tak ada cuma kita ambil benda baik, namanya pun harmoni kan. Untuk buka minda sedikit untuk menerima. Kalau boleh study dululah sebelum nak mengamuk ke ataupun nak marah kan. Kat sini kita bukannya nak minta kita nak poligami dah. Kau dah cakap bukan atas kemampuan anda dah mampu, tapi yang penting bukan pasal duit sahaja semata-mata. Sebab bila duit tu yang selalunya kahwinan tu dia tak berterusan kan, biasanya akan di setengah jalan sebab tak ada keikhlasan kat situ. Tapi apa yang cuba disampaikan oleh Dr. Azlina dan juga Puan Fadilah ni sebenarnya lebih kepada kasih sayang tu. Ilmu tu sendiri bila kita nak dekat dengan Tuhan, dan kat situ juga sebenarnya membuka fikiran saya rasa Puan Fadilah dan juga Dr. Azlina. Dan bukan Dr. Fadilah, Dr. Azlina juga Puan Fadilah saja. Ada satu artikel yang kita jumpa di internet berkenaan seorang wanita yang telah menghadiahkan suaminya isteri baru. Ini macam samalah kes dia pergi pinangkan. Saya dah share kat Facebook. Dia pinangkan suaminya untuk isteri baru. Ini satu yang rare juga, yang jarang berlaku. Tu artikel dapat kita tengok kan macam mana. Senang tu. Mari kita tengok ni, cuba baca tu nampak tak tu dia tulis kat situ. Baca lebih sikit. Baca kat situ, disebabkan lelaki suami saya terlalu baik, saya hadiahkan dia terus. Kan? Untunglah. Hadiahkan terus wanita. Suami dia pun terkejut kan. Terkejut. Kiran aku rasa macam ini satu perkara yang luar biasa. Lagi satu. Okey, dah tengok artikel cukup. Ini nak tanya soalan lain kepada Puan Fadilah dan juga doktor kan. Dari segi perbelanjaan rumah tangga. Kita tahu kalau seorang lelaki berkahwin 2, 3, 4, of course lah kena ada, orang kata kena ada income yang besar lah, nak tanggung ke 4 isteri. Kalau anak 10 orang maybe atau lebih,
Macam mana doktor? Doktor dan juga suami, ini penting ni. Kita kalau duduk kat KL ni nak kahwin 2-3 dengan perbelanjaan, dengan rumah, dengan makan, minum, sekolah anak, nak bagi yang terbaik. Tapi kena ada kemampuan kan? Macam mana tu? Dia balik-balik bab hati kan. Apa yang cukup tu, seorang tu mungkin bagi macam mana pun dia akan rasa tak cukup-cukup. Kan? Tapi kami kasih sayang tu, dapat laksanakan ibadah dengan baik kan. Itu lebih besar lah daripada yang RM1 tu. Tuhan tak pernah cakap kalau susah miskin tu masuk neraka. Tak ada. Poligami ni sebenarnya bukan untuk orang kaya. Kan? Dia boleh siapa-siapa saja, hanya kena ada ilmu kan. Untuk suami nak didik isteri tu, sebab itu menjadi tanggungjawab dia. Kan? Jadi kalau untuk kami lah perbelanjaan tu campur-campur, saya tak adalah. Masing-masing top up lah. Asalkan keluarga tu cukup semuanya, tak kisah siapalah yang keluarkan. Macam adik saya tu, dia bekerja taklah macam saya, ada klinik sendiri. Jadi tak salah nak beli pampers ke, barang rumah ke, tak salah. Sebab kita kan satu keluarga. Satu keluarga. Yang kita kena faham tu, kan, kalaulah seorang wanita tu boleh menganggap madu yang orang selalu kata seteru kan. Bukan madu lah, racun, pakai racun lah. Tapi kalau kita boleh berkasih sayang, bayangkan dengan madu, orang yang kata patut kita benci lah, orang semua kata kan. Tapi bayangkan kasih sayang kita boleh bagi pada semua manusia. Sebab dengan adik madu pun yang kita tak anggap dia macam menyusahkan ataupun bukan senang kan senang. Tapi kalau balik pada hati, kalau kita boleh betulkan hati balik, InsyaAllah settle masalah. Takkanlah nak hidup macam ni bergaduh-gaduh. Apa kan jalan penyelesaiannya? Kan Allah lebih tahu. Balik pada dia. Baik. Kan ujian dia yang bagi. Itu pucuk pangkal je lah. Dan Fadilah pula kawan kalau suami beli 1 gelang tangan untuk isteri, adakah seorang suami kena belikan 4 gelang tangan yang sama? Sebab selalunya perempuan dia cakap, kalau you nak kahwin lebih boleh, you nak kahwin 3 ke 4. Apa dia dapat, I nak juga. Kalau dia beli rumah bagus, I pun nak. Tapi tak. Tapi di sini tak ada realiti hidup. Realiti. Kalau suami puan belikan isteri yang pertama ke kedua sesuatu, adakah benda yang sama juga akan diberikan kepada isteri yang ketiga, termasuk puanlah sebagai isteri keempat? Wajib ataupun tak wajib sebenarnya? Kita cerita tentang keadilan lah kan. Keadilan ni sebenarnya keadilan ni ialah bagaimana kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Okey. Contohnya lah, kalau kita pakai kasut tentulah di kaki. Kita pakai songkok tentulah di kepala kan. Itu mengikut keadilannya. Jadi kalau macam saya lah contohnya kan, saya ambil benda yang ringkas lah tapi simple. Contoh dalam 4 madu saya yang terkini lah saya yang paling gemuk. Saya kena pakai kain 4 meter. Okay. Contoh. Yang ada adik madu saya yang pertama dia kurus. Kain dia cuma 2 meter. Yang ini pula ada kain 3 meter. Ya. Jadi tak sama kan, ikut keperluan. Dia tak ada. Kalau katalah nak beli gelang emas tadi, tiba-tiba saya allergic. Saya allergic tak boleh pakai barang kemas. Untung. Jadi kan benda tu tak apalah. Kan tak ada masalah. Dan kami pun bukan gelang emas tu yang menjadi kekuatan dalam rumah tangga. Bukan kecintaan, tak ada. Yang penting kasih sayang. Dan pokok pangkalnya kita berbalik kepada ibadah kita yang asas. Itu yang paling penting lah. Itu kita dapat berjemaah, kita dapat sembahyang bersama dan kita dapat bersama-sama tu, itu yang paling penting dalam. Apa guna gelang yang banyak kalau huru-hara kan? Kalau huru-hara bergaduh macam tadi kita tengok tarik itu pasal gelang tu sebenarnya. Pasal gelang. Dia punya kecil, dia punya 3 ruas, dia punya 2 ruas. Mana boleh? Kalau kata dia gemuk, kenalah pakai gelang ruas besar. Jadi yang kurang ni kena orang kecil tak kena pula. Jadi pucuk pangkal ni untuk suami yang berpoligami ni bukanlah nak kena pada harta benda sangat. Kan pada isteri pula yang menerima poligami, tak semestinya nak menerima segala daripada suami. Macam doktor cakap, siapa ada income lebih, share lah kan. Yang penting rumah tangga tu harmoni, rumah tangga tu bahagia. Makan cukup, pakai cukup, anak-anak semua cukup, tak ada masalah, cukuplah kan? Cukup bahagia kan? Sebenarnya kalau kita nak pendekkan betul ke salah saya tak tahu lah. Kalau salah saya betulkan lah. Kita kasih sayang ni kerana Allah.
Ya, Betul. Dah habis semua kan? Habis semua. Check back kat situ dah. Kita kembali pada ibadah asas kita lah. Tolong isteri saya record ni. Jadi kepada laki-laki yang mungkin menonton juga boleh share ataupun share video ini ataupun kami punya show ni kepada isteri-isteri anda kalau berani lah. Lepas tu bagi tahu kami. Saya dah share dengan isteri saya, kira ni. Saya nak tengok siapa yang berani share dengan isteri-isteri masing-masing. Saya. Pasal keharmonian berpoligami. Saya respect anda kalau anda berani share. Dan pada isteri yang tengok pula siapa yang berani cakap dengan suami dia. Tengok bang. Boleh ke? Tengok bang, show ni kira Ikhwan ni. Saya berani tak ada cakap macam tu? Saya rasa banyak. Ramai akan cakap, jangan tengok ni, jangan. Jangan. Bukan laki aku tak nak kahwin lain. Tapi kalau anda buat dengan betul. Dia cakap kita nak jawab lah. Kita share je tapi kita tak poligami. Betul, itulah dia. Benda yang persepsi kadang-kadang asyik buruk, tak elok, tak baik. Itu pada pandangan orang kan, pada pandangan masyarakat, saudara mara, adik-beradik. Tapi kalau dibuat dengan betul, nawai itu betul-betul. Kalau niat tu semua memang bukan ke arah nafsu, ke arah harta dan sebagainya, insya-Allah macam Dr. Zina dan juga Puan Fadilah, hidup aman damai, bukan 1, 2, 3, 4 pun tak ada masalah. Kan? Betul tak kan? Ya, kira sebab tadi kita sembang-sembang masa off record tadi pun. Cakap betul, dia kena ada niat. Niat tu kalau kita nak kahwin semata nafsu, nak tak ke mana, dakwah adalah utama. Betul. Ya? Itu tadi masa kita off. Jadi apa-apa yang doktor dan juga Puan Fadilah nak pesan pada penonton-penonton kita malam ni tentang poligami harmoni ini yang mungkin mereka terbuka ke hati, saya tak tahu lepas ni kan, manalah tahu kan. Silakan doktor. Ni dalam keseluruhannya lah kan, kehidupan ni tak semestinya poligami. Apa saja ujian yang Allah bagi tu pastinya untuk selamatkan kita dunia akhirat. Baik sangka dengan Tuhan dan kita cari apa dia yang Tuhan sebenarnya nak bagi pada kita. Pahala sabar ke kan, redha ke, yang ni akan menyelamatkan kita di sana. Jadi kami pilih berkongsi tapi banyaknya manfaatnya kan, macam tu kan. Ada masa sendiri kan, ada masa dengan keluarga. Tak adalah nak dengan suami tu 24 jam, tak mampu kita nak menjadi isteri solehah kan, senyum sengih 24 jam kat suami kan. Jadi Allah bagi jalan keluar untuk wanita berkeria. Kamu boleh kan, kalau saya keluar negara, madu-madu jaga anak saya tak risau. Suami saya ada makan minum, dia terjaga. Anak saya pun ada orang lihatnya kan. Kalau dia pula keluar, saya pula yang jaga. Jadi tolak ansur tu kami belajar berkasih sayang, bahagia, berkongsi, semua dapat. Tak perlu nak rebut. Kan? Senang kan? Semua orang akan dapat. Masa dia dengan suami, masa dengan anak-anak. Jadi indah sebenarnya. Yang kita lihat tu, jangan pada poligami tu dipandang negatif. Kita lihat pada individu tu, kita sendiri, kita muhasabah balik, kita tengok diri kita. Kita baiki hati kita. Buang yang tak elok tu, kita ambil yang positif kan. Dan akhirnya dengan doa, bantuan, bergantung pada Allah, akhirnya dapat kan satu perasaan yang indah. Ketenangan yang duit tak boleh nak beli. Money cannot buy, okay? Money cannot buy. Saya ulang balik, duit tidak boleh beli tu ya. Tahu? Okey. Kebahagiaan itu ya. Puan Fadilah pula, apa-apa nak dipesan pada mungkin isteri-isteri yang nak menerima. Mungkin sebab saya ada dengar tadi ada satu ayat Puan yang cakap kita sebagai isteri ni nak bagi 100% kat suami ni, boleh ke tak? Tanya aku kan. Kan? Boleh. Nasihat Puan untuk wanita yang mungkin suaminya ada berkata nak berpoligami dan tak kata jangan, dia kata tak boleh. Jadi hak dah hijau dah belum. Jadi hak terus. Bagi saya lah, untuk kita dalam melaksanakan poligami ni, sebenarnya kita sedang melaksanakan satu benda yang sangat-sangatlah cantik dan indah kan. Dia adalah sunnah yang Rasulullah buat. Dan benda ni kena bergantung kepada diri kita, kekuatan kita kan. Kekuatan kita macam mana, kita pokok pangkal kita balik kepada diri kita. Ibadah asas kita macam mana kan. Sembahyang kita macam mana. Bila sembahyang yang benar-benar dapat menghayati, itu yang datangnya timbulnya perasaan, rasa, kasih, semua ada kan dalam tu ketika tu. Jadi sebab itulah, kalaulah katalah Cik Kiran kata tadi ada suami yang nak poligami ke, manalah tahu kan, manalah tahu kan. Kita bukan nak cerita jangan, susah kan. Pasal poligami ni bukan kita minta. Kalau dia datang kita terima, tapi minta tidak. Macam tu. Pasal dia hukum
Betul? Kita memang tak minta, tapi bila dia datang kita terima, dan sekiranya ada benda-benda yang datang macam ujian, kita belajar untuk reda. Belajar untuk kita boleh terima apa saja kesalahan tu. Dan itulah tadi macam Dr. Zina kata, kat situlah kita nak tahu hati kita. Kita ni rimau ke, singa ke macam tu. Tapi kita nak diajar bercakap dengan Allah, kan. Semoga kita boleh terima. Sembahyang dah. Kan bila kita buat tu terasa jadi hamba tu. Hamba ni nak tuntut ni, nak tuntut itu ke? Layak ke? Macam tu, layak ke? Iman di dada kena cukup lah. Jadi kalau lelaki yang mungkin tengah menonton ni, kalau ada yang tengah rancang lah, ada niat ke kan, ingat, jangan cakap pasal poligami je ikut Rasulullah. Wah, Nabi boleh kahwin 4 kan, kita pun. Itu bukan jawapan sebenar-benarnya kan. Tanggungjawab di belakang perkataan itu sangat besar. Betul, bukan wanita je, lelaki pun kena faham lah. Macam mana nak berlaku adil, macam mana nak menguruskan segala-galanya kan. Jangan fikir nak kahwin, nak sedap, boleh kahwin 2, kahwin 3, itu tidak boleh lah. Nak kena didik isteri tu. Nak kena didik isteri. Nak kena didik isteri, itu yang paling penting sekali. Niat tu kena betul. Betul, niat tu insya-Allah. Lepas tu bila ada tolak ansur antara madu-madu ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Tengok, bukti dah ada. Kalau betul cara, kalau betul niat, kalau betul didikan agama cukup, insya-Allah aman, harmoni. Saya cakapnya macam ada pengalaman tak? Tapi tak apa, hari ni sebenarnya saya rasa satu topik yang saya sendiri pun dapat ilmu. Dapat apa? Dapat ilmu. Dapat ilmu. Ingat dapat niat ada. Dapat orang kata pencerahan, at least kita dapat mengubah persepsi daripada negatif kepada positif. Ya, betul. Sebabnya benda ni bukan satu kesalahan yang besar. Sebab kadang-kadang benda sebut, dia kahwin lain, macam satu kesalahan pula kan. Jadi saya rasa benda ni, saya rasa bila dah dijelaskan, saya harap penonton bolehlah terima dengan sebaik mungkin. Dan kalau boleh, kalau kata ada yang niat kan macam Abang Jonas cakap pasal niat, kena belajar ilmu. Simpan dulu niat tu, cuba belajar dan study. Samalah lelaki wanita. Kalau boleh buat cara elok. Kalau dah jodoh, kalau dah takdir, kita terimalah. Terima dan hadapi dengan tenang, hadapi dengan penuh sabar, insya-Allah semuanya bahagia. Terima kasih Dr. Azlina kerana berkongsi pengalaman yang sungguh indah pada malam ini. Puan Fadilah juga. Kami berdua doakan semoga rumah tangga anda berdua terus kekal bahagia. Dan kalau ada orang nanti nak nasihat tu dekat Facebook ke, dekat mana-mana ke, sharelah pengalaman masing-masing. Semoga dapat mengaman-damaikan keadaan situasi rumah tangga dekat Malaysia. InsyaAllah. Bila kita tengok senyum, reda dan sebagainya, tak pakan tua muka-muka. Kan? Semua awet muda. Sebab hati tu tenang, bro. Kita kau tension, muka pun berkedut panjang. Nampak tua. Isteri saya ambil ilmu ni, isteri saya. Okey. Aku pergi kat rumah. Terima kasih Dr. Azlina. Terima kasih Puan Fadilah. Okey, salam kami kepada semua ahli keluarga di rumah, suami dan isteri-isteri yang lain, madu-madu tu. Kami doakan kebahagiaan macam biasa. Dan kita tinggalkan anda ni dengan satu lagu daripada Ahmad Dhani and the Stringer. Tapi lagu ni Kiran, dia ada kena-mengena dengan filem yang kita mainkan tadi. Tapi ni versi barulah. Lain sikit. Madu 3 lah, layanlah Madu 3. Senangnya dalam hati kalau beristri 2. Oh seperti dunia ada yang punya kepada istri tua, kanda sayang padamu. Oh kepada istri muda, I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk, anak kawin 3. Mesti pandai berbohong, mesti pandai termerang. Oh tetapi jangan sampai air pecah tembelang.
sayang padamu. Oh kepada istri muda, I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk, ada kawin tiga. Mesti pandai berbohong, mesti pandai kemerang. Oh tetapi jangan sampai air pecahkan belah. I say I love you. Hey. Itu lagu dia. Nampak tak Kiran? Indonesia pun sampai bawa lagu daripada awal Hamzah. Senangnya dalam hati. Senang. Tamu lagi lah. Doktor dengan Puan Hamdan lagi. Macam ada tips lagi je. Tak ada, cukup. Kita buat nanti untuk episode akan datang. InsyaAllah. Kalau kita buat weekly. Sebenarnya yang pasti sebenarnya kita kembali bersama dengan anda ni. Kita nak kena kongsikan dengan penonton-penonton Kiran dan Ikhwan Show dekat wanitaforyou.fm yang mana setiap minggu kita ada penaja Kiran. Terima kasih banyak-banyak kepada penaja kita iaitu Setangkai. Setangkai.my Setangkai.my. Jadi dapat ni atas meja ni ada 2 bukit, ada coklat dalam tu, ada bunga-bunga segar kan. Ada bunga rose, ada bunga apa ni lah? Bunga lily, bunga apa lagi? Tak tahu apa bunga lah, saya tak kenal bunga sangat. Alright, ini untuk Dr. Azina dan juga Puan Fadilah dari setangkai.my. Kalau anda nak order bukit ke, nak order apa ke, boleh ke setangkai.my di Instagram dan juga di Facebook. Mereka akan layan apa anda mau. Harga boleh cerita, design boleh cerita. Yang penting I nak angkat satu I nak bagi dekat Puan Fadilah. Puan Fadilah ni hadiahnya ya. Terima kasih. Okey, lagi satu saya pula angkat. Saya sekarang tengok coklat ni geram je. Saya rasa kat rumah tu nak pakai 4 ke pakai 6? Jangan. Ini Dr. Azina punya. Terima kasih doktor. Terima kasih. Okey, anda sudi sama dengan kami. Ini kali kita betul-betul punya bye-bye. Ya. Jadi apa pun terima kasih sekali lagi Kiran dan juga Ikhwan ucapkan di atas perkongsian, di atas pencerahan dan juga keyakinan untuk mereka yang orang kata ada pasang niat tu kan. Ya, betul. Semoga dipermudahkanlah jalan cerita you all semua kan. Dan sekarang kita terus saja mendengarkan sebuah lagu yang cukup indah juga untuk seorang wanita. Seorang wanita? Ya. Tajuk lagu dia Pada Syurga di Wajahmu. Ini khas untuk semua wanita-wanita lah kita bagi Kiran Dari Nash, jom layan video klip ni Pada Syurga di Wajahmu. Sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Engkau istri yang kusanjungi, lambang semangat cinta dunia. Pasti engkau terkenangkan peristiwa semalam saat ku menggadaikan cinta pada onak dan duri asmara. Entah di mana akal pikiran hingga sesat di jalan yang terang. Ini sulatan yang diberikan menguji kekuatan jiwa. Waktu engkau lupakan dalam kemarahan cinta, betapa hatimu rela demi melihat
wajahmu, tiada tanda kau berdosa. Biar aku cium tanganmu, membasuh di muka yang hanyut berarus desak di laut ribut melanda. Kau menahan segala siksa di hati, hanya berdoa ku merenang berperan rusa kasih sayang sebenarnya. Apa kurang di hati, hanya berdoa biar aku cium tanganmu sekali lagi bersama. Bukan sekali jalan berduri, hanya Tuhan yang pasti